anha, ibu kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saya sedang bersolah dalam keadaan condong ke sana sini. Lalu beliau mengherdikku dengan sekeras-kerasnya sehingga hampir-hampir aku memberhentikan solatku. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah meletakkan siap anggota dengan tenang, jangan condong ke sana sini seperti orang Yahudi. Kerana tenangkan anggotanya dalam solat adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Diriwayatkan daripada Ummi Ruman radhiyallahu anha, ibu kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saya sedang bersolat dalam keadaan condong ke sana sini. Beliau mengherdikku dengan sekeras-kerasnya sehingga hampir-hampir aku menghentikan solatku. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, bila seorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah meletakkan setiap anggotanya dengan tenang, jangan condong ke sana sini seperti orang Yahudi. Kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan keterangan. Banyak hadis menekankan tentang kepentingan berada dalam keadaan tenang dalam solat. Kebiasaan Rasulullah SAW sering memandang ke langit untuk menunggu kedatangan malaikat membawa wahyu. Bila seorang menunggu satu dari suatu arah, maka pandangan juga akan turut tertumpu ke arah tersebut. Oleh sebab itu, kadang-kadang solat pun pandangan baginda akan tumpu ke atas apabila turun ayat berikut, qad aflahamul mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah, berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Al-Umar 1-2. Maka mulalah baginda SAW memandang ke bawah. Terdapat dalam hadis bahawa pada peringkat mula Islam, para sahabat juga sekali-sekala memandang ke sana ke sini dalam solat. Namun setelah turunnya ayat di atas, mereka tidak memandang ke sana ke sini. Mengenai ayat, Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bila para sahabat radhiyallahu anhum mengerjakan solat, mereka tidak lagi memberi perhatian terhadap apapun. Mereka memberi sepenuh penumpuan kepada solat. Mereka memandang ke tempat sujud dan mereka yakin bahawa Allah SWT melihat mereka. Seorang bertanya kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu, apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Jawab bahawasanya khusyuk itu dalam hati, yakni hati sentiasa tawajuh kepada Allah ketika berada di dalam solat dan tidak tawajuh kepada perkara-perkara yang lain. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang khusyuk ialah orang yang takut kepada Allah SWT dan tenang dalam solatnya. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahawa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, pohonlah perlindungan kepada Allah SWT daripada khusyuk yang mengandungi nifak. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk yang mengandungi nifak? Jawab Rasulullah SAW, zahirnya tenang tetapi dalam hatinya tersembunyi sifat-sifat munafik. Ada Abu Darda radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan mengenai perkara yang sama, bahawa Rasulullah SAW bersabda, khusyuk yang mengandungi nifak ialah pada zahirnya anggota badan nampak seolah-olah khusyuk, sedangkan dalam hati tidak ada khusyuk. Ada Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa hati yang khusyuk ialah yang mempunyai ketakutan kepada Allah SWT dan pandangannya tunduk ke bawah dalam solat. Sekali Rasulullah SAW melihat seorang sedang bersolat sambil tangannya mengusap-usap janggutnya. Baginda SAW bersabda, sekiranya hatinya khusyuk maka seluruh anggotanya akan tenang. Sekali Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kelakuan seorang yang memandang ke sana ke sini dalam solat. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan telah merosak solatnya. Sekali Rasulullah SAW bersabda, orang yang memandang ke atas dalam solat adalah meninggal kelakuan tersebut, kalau tidak penglihatan akan hilang. Diriwayatkan daripada ramai para sahabat dan tabi'in bahawa khusyuk ialah tenang, yakni solat hendaklah ditunaikan dengan penuh ketenangan. Terdapat dalam banyak hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah solat seolah-olah itulah solat kamu yang terakhir. Kerjalah solat seperti seorang yang bersolat dengan menganggap dia tidak lagi berkesempatan untuk bersolat pada waktu yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Amalkan dapat disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah.